يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ni kita dapat menyambung sedikit lagi muzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, Asas Aqidah Islam. Baik, kita pada bulan lalu, pertemuan kita yang lalu, kita dah bicarakan sedikit tentang akidah-akidah yang salah, beberapa akidah yang salah, dan kita sentuh sedikit tentang akidah yang benar. Pada hari ini kita akan mula bincang tentang keyakinan dengan ilmu. Bila kita bicarakan tentang ilmu akidah, kita bicarakan tentang kepercayaan, kita bicarakan tentang iman, kita bicarakan juga tentang Islam. Perbincangan kita lebih khusus adalah perkara berkaitan dengan iman. Jadi kita akan tengok hari ini beberapa tajuk yang kita akan bincangkan. Pertama berkaitan dengan keyakinan kita dengan ilmu, kemudian tentang iman, Islam dan ihsan, ataupun disebut sebagai iman, Islam dan amal. Baik. Kewajipan seorang Muslim, sebagai seorang Muslim, Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam bab yang kelima ni, bahawa kita bila kita menjadi seorang mukallaf, seorang yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sudah tentulah kita bertanggungjawab untuk mengetahui tentang agama kita. Bukan takat tahu dan beramal. Tahu beramal, apa yang kita akan dapat dengan tahu dan beramal? Kita akan dapat janji, wa'ad, janji-janji Allah di dalam Quran. Terutama Allah menjanjikan kebahagiaan. Bila kita tahu tanpa beramal, maka kita tidak mendapat wa'ad, janji Allah. Allah mencela golongan yang semata-mata mempunyai ilmu tanpa amal. Allah Ta'ala juga mencela golongan orang yang beramal tanpa ilmu. Dua perkara ni tercela. Sebagai seorang Muslim, kita mesti berilmu dan beramal. Ilmu ni seumpama lautan. Kalau nak belajar, habis tak habis. Yang dua ada pun time dah lah, seciput kan. Antara Maghrib Isyak ya. Tu pun dengan pelbagai kesibukan kita ni. Jadi banyak yang kita nak belajar ni. Tetapi apa yang kita kena dahulukan? Kita kena dahulukan fardu ain. Dah Ustaz, saya nak tahu tentang akhir zaman ni. Nak kiamat dah Ustaz, tak ada dah. Mahdi AS nak keluar dah. Nah, nak tahu tentang pokok gharqad ni, dia perlu tanam mata-mata dengan cerita. Saya nak mengenali gharqad. Bagus. Mula kita kenali dulu tentang iman, Islam dan ihsan yang fardu kepada kita. Yang tu tak boleh ke saya nak ambil tahu? Boleh, nanti dulu. Utamakan yang dahulu dulu, fardu dulu. Lepas tu nak belajar tara mana pun tambahlah ilmu. Sebab tu ilmu merupakan pintu bagi amal.
Kalau tak ada ilmu, tak ada pintu. Tahu-tahu masuk macam mana tak tahu. Bila kita tak masuk kot pintu, dia jadi banyak perkara akan menjadi salah. Dia beramal dah berapa lama dah, tahu-tahu kata salah. Banyak dah beramal, sembahyang sunat 80 rakaat, hari-hari sembahyang sunat, tapi syarat sah salat terlepas, rukun salat terlepas, sujud dia tak sempurna. Tiap-tiap hari punya 80 rakaat tu zahirnya tertolak. Sebaliknya, satu orang ni dia berilmu, dia beramal, taklah banyak tara mana, tetapi amal dia tu betul, diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana tu dalam ilmu kita sebut ni, banyak yang wajib kita pelajari dan kita utamakan adalah fardu ain. Fiqahnya, aqidahnya, tasawufnya. 3 rukun agama ni, 3 perkara ni adalah fardu dan perlu dipelajari dengan kadar kefarduannya. Fiqh ada had yang fardu kepada kita, tasawuf ada had yang fardu kepada kita sekurang-kurangnya, seminimanya. Begitu juga ilmu akidah, dia ada had yang fardu yang kita kena tahu. Dalam muqaddimah hari tu kita dah sentuh sedikit. Allah menyebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, kata Allah Ta'ala, hendaklah kamu bertanya, belajar kepada orang yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Kalau tak tahu, belajarlah. Dalam bab urusan dunia ni, alhamdulillah kita tahu macam mana nak belajar. Nak kerja kalau tak belajar macam mana? Nak masuk kerja tapi tak tahu kerja, tahu sikit-sikit, kita akan study, belajar sungguh-sungguh. Tetapi bab urusan agama ni kadang-kadang berlaku tak banyak pun sedikit kecuaian dan keculasan. Beramal dah lama dah, kadang-kadang tak pasti. Ni betul ke takbiratul ihram ni? Dok buat dari kecil dah, takkan tak tahu pun. Tak betul, tak betul. Tapi dok buat lama dah lah. Tapi dok buat lama, betul ke tak betul, kadang tu pun tak confirm. Takbir nak angkat tangan, nak letak tang mana? Yang tu pun ada kan, nak letak tang mana? Kan, bila dia tak tahu, lagi cantik dia dah tak tahu. Kan, bila dia tak tahu, orang tanya ni takbir nak letak tang mana? Awak Islam susah sangat pada lagu tu. Bukan susah. Masalah dia tak belajar. Sebenarnya sangat mudah. Had-had yang fardu perlu kita pelajari. Begitulah ilmu akidah ni. Bahagia adalah janji Allah akan beri bila kita beriman, kita berilmu, beramal. Adalah anugerah yang Allah beri di dunia ni, bahagia. Tanpa amal tak dapat janji Allah. Allah sebut dalam Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, sama ada dia lelaki ataupun wanita, apapun gender dia, lelaki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu, kata Allah 2 kali dalam ayat tersebut kalimah pasti dan pasti kami kurniakan kepada mereka hayatan thayyibah, satu kehidupan yang bahagia. Bahagia Allah akan beri bila iman amal. Tak ada iman amal, tak dapat bahagia. Pergi hospital bahagia pun tak bahagia. Bahagia tak boleh dibeli, harta boleh dicari, bahagia tak boleh diberi. Ketenangan tak boleh dibeli. Harta kita boleh miliki, tetapi ketenangan kita tak boleh miliki. Ketenangan adalah sifat hati yang Allah akan bagi. Bahagia Allah akan beri dalam hati seseorang. Dalam kehidupan ni dia akan mencapai kepuasan dalam kehidupan dia. Allah kaitkan dalam ayat tersebut 2 benda kena ada, iman amal. Ustaz, iman amal ya ni fulusu fid dunya manfusu fil akhirah, kau tak ada jam juga. Tak ada duit serabut juga. Betul, perlu ada, tetapi ini tidak menjaminkan segala-galanya. Sebab Allah Ta'ala jamin kebahagiaan dalam Quran
Allah kata ada iman dan amal. Kalau tak ada iman dan amal, dalam kehidupan ni ada duit dia salah guna, cari cara yang salah, himpun cara yang salah, simpan cara yang salah, belanja dengan cara yang salah. Duit yang salah ada dalam diri dia, berada dalam ketakutan. Nak belanja pun takut orang tahu. Sikit ke serabut, duit ada banyak tapi nak belanja pun takut orang tahu, takut orang korek cerita mai ikut mana, serabut. Ini bukan kebahagiaan. Kebahagiaan Allah bagi bila kita dapat taat pada perintah Allah Ta'ala dengan iman. Baik, dalam perkara ni maka rukun iman. Bila kita bicara tentang iman, tentang rukun iman, perkara berkaitan dengan iman ni juga kita kena tahu. Kita kena tahu, kemudian kita kena yakin di dalam hati. Dalam bab akidah dia berbeza dengan bab fiqh. Dalam bab fiqh, zan, ghalabatuz zan, berat sangka, diterima dalam bab fiqh. Tetapi dalam bab akidah dia tak diterima. Dia kena 100% yakin baru diterima. Maka kata pengarang rahimallahu ta'ala, berkeyakinan dengan ilmu. Ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu hendaklah ilmu yang membetuli dengan yang sebenar. Ilmu juga, tapi ilmu tersebut mestilah betul. Ilmu kalau tak betul, serabut. Ada beberapa perkara yang kita kena perhatikan bila kita sebut tentang ilmu. Allah sebut dalam ayat tadi, fas'alu ahlal dzikri. Ahlal dzikri, Allah suruh cari, Allah suruh dapatkan maklumat, Allah suruh belajar daripada ahlul dzikr, orang yang pakar dalam bidang tersebut. Kita nak belajar bidang kedoktoran, kita jumpa jurutera. Kita dalam bab dunia ni kita nanti kata kawan ni gila. Adakah pergi jumpa jurutera nak belajar tentang doktor bidang kedoktoran? Tak kena tu. Jumpa mekanik, tanya dia bidang perubatan. Dia takat dengar cerita-cerita, dapat tahu, dia boleh bagi tahu lah. Tu pun belum tentu betul. Tapi kita nanti percaya ke perkataan mekanik tu tentang bidang perubatan. Dia kalau cakap tentang kenderaan, kita kata yang bagi tahu saya ni bukan orang biasa, mekanik ni. Tapi kalau dia cakap tentang bidang perubatan, kita bagi tahu kat orang, dia kata makan akak ni bagus untuk kucing mana? Siapa bagi tahu? No, mekanik kat bawah pokok tu. Okeylah. Takat tu lah. Tapi kita boleh kat jadi hujah perkataan dia? Tak, jangan buat pasal. Kena akak tu kalau mabuk tak barak, kalau arwah tu. Kan? Dia bukan ahli. Dalam bab-bab dunia ni kita tahu. Tapi betapa peliknya hari ni orang rujuk tentang perkara berkaitan perkara-perkara yang rumit dalam persoalan agama, isu-isu fatwa kepada orang yang kerja bukan dalam bidang dia. Bukan daripada bidang dia. Dia bawa kereta api, dia buat sikit isu, dia buat sikit konten di TV, di YouTube, dia pun cakap tentang isu hadis, ilmu hadis, ilal hadis, tentang jarah wa ta'dil, ilmu mengkritik perawi-perawi hadis. Semua orang pun tengah bagus, dia hebat. Dari ilmu ni tak perlu belajar. Ilmu ni kita tengok sendiri, kitab terjemahan dah cukup banyak. Tak ke pelik? Lagi dahsyat, ada orang kata kita nak ijtihad ni pada zaman ni, tak payah bahasa Arab. Bahasa Malaysia pun dah berlunggut, cukup dah. Buku kitab dah diterjemahkan. Inilah kepelikan yang berlaku. Dalam bab dunia kita kata ada ahli dia, tapi dalam bab agama kadang-kadang ramai orang nak menjadi ahli. Jadi ini perkara yang perlu kita hati-hati. Dalam bab ilmu agama, pertama menuntut ilmu yang betul, kata pengarang. Kedua, ilmu yang betul dituntut daripada orang yang betul. Kata Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru an man ta'khuduhu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, hati-hati, tengok daripada siapa kamu ambil ilmu ni. Siapa kamu pelajari ilmu ni? Sebab di sebalik tiap-tiap guru tu dia ada pemikiran dia.
Dia bukan datang dengan semata-mata perkataan, tetapi dia ada pemikirannya, ada aliran pemikiran dia yang tersendiri. Kalau kita silap, maka silap guru, silaplah kita punya kehidupan jadi haru biru. Jadi kita tak boleh kata, tak, saya rasa, saya dengar semua. Lepas tu kita pilihlah yang mana betul. Baguslah. Pandangan tu zahir nampak macam cantik. Macam mana nak menilai? Nak menilai betul itu, kita kena ada asas ilmu dulu. Doktor pakar, dia mampu bagi tahu tentang perubatan, dia pakar dalam bidang tu, dia boleh bagi tahu ini nasihat yang salah, ini nasihat yang betul, sebab dia ahli dalam bidang tu. Dia tak ada kepakaran, macam mana dia nak buat keputusan? Dia tak ada kemampuan tentang perkara tersebut. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan pandai cakap dia. Dia goreng hebat, kita pun rasa, dahsyat. Dia cakap tinggi. Tinggi tarah mana? Wah, tinggi. Atas pada pokok, langit, sampai ke langit. Dia cakap langit, cerita semua langit. Cerita langit. Mai pada mana? Dia kira tak pakai kitab. Dia memang daripada guru terus. Lagi serabut. Imam Bukhari pun pakai kitab. Imam Syafi'i pun rujuk kitab. Mai kat Imam PI tak ada kitab. Dia kira mai pada langit guru dia. Serabut. Guru dia nanti kunci awal-awal, jangan pergi cakap kat siapa-siapa, mereka tak boleh faham. Level ustaz-ustaz biasa ni tak faham. Yang ni tinggi punya. Jadi awal lagi dia dah kunci siap-siap. Jadi dia cakap siapa, bila orang tanya sikit, ada rujukan tak? Ustaz tak boleh faham. Benda ni tinggi. Guru saya dah bagi tahu. Orang biasa tak boleh faham. Sebab dia main direct. Yang ni serabut. Jadi kerana tu hati-hati. Kita perlu dapatkan ilmu daripada guru yang betul. Sebab tu banyak, alhamdulillah, di banyak tempat, tanpa melibatkan isu politik, di banyak tempat mereka letakkan tauliah. Tauliah satu jalan yang baik. Kerana nak mengiktiraf kelayakan seseorang dalam mengajar, satu perkara yang baik. Tanpa kita melibatkan tentang perkara-perkara isu politik lah, kita bicara secara general. Tauliah satu perkara yang baik untuk mengiktiraf siapa yang menyampaikan ilmu ni, dia berkeahlian. Baik, kedua, ilmu yang betul, guru yang betul, daripada buku yang betul, daripada kitab rujukan yang betul. Ada orang yang saya baca dalam buku, dia kata kita baca je buku apa pun, buku tak ada masalah, kita baca sebagai percambahan maklumat. Kan hari ni zaman baru-baru, ayat semua pun baru-baru, percambahan maklumat. Cambah tak apa, takut serabut. Masalah dia bila kita tak dibimbing, kita masih asas. Di balik setiap buku tu dia ada pemikiran penulis. Satu orang yang liberal, dia juga tulis buku agama. Dia akan di balik penulisan dia tu ada pemikiran. Ada satu buku saya baca tentang baginda Nabi SAW. Dia tulis tentang kehebatan Rasulullah. Ayat dalam buku tu Muhammad pun dia tak berbual sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pamerkan sudut kepimpinan Nabi. Depan tu kita nampak cantik. Tetapi akhirnya dia bawa kepada Nabi ni memang pemimpin yang hebat dan dia semata-mata manusia. Di akhir buku tu dia bawa ke arah satu pemikiran bahawa Nabi pemimpin dia hebat dan dia manusia biasa. Akhirnya dia boleh melakukan kesilapan. Dia bawa isu-isu ijtihad Nabi SAW dalam urusan dunia, dia putar belikkan kepada Nabi boleh melakukan kesilapan. Menafikan ayat wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bila Nabi manusia biasa, dia cuma pemimpin yang hebat, dia menafikan mukjizat. Dia ubah makna-makna mukjizat tu. Nabi punya peristiwa Isra' Mi'raj dikatakan itu adalah mimpi. Mimpi seorang Nabi yang agung, pemimpin yang agung. Nampak? Di balik setiap penulisan tu, kitab tu, dia ada pemikiran. Bayangkan satu orang yang punya asas yang lemah baca ni. Kita di berdepan tu baca nampak cantik, cerita tentang kehebatan Nabi memimpin peperangan dan sebagainya, strategi Nabi dalam peperangan dan sebagainya. Di belakang tu dia ubah pemikiran tanpa kita sedar, silap hari bulan kita dah
tersasar di situ. Sebab tu buku ni baca banyak sangat bagus, tapi dapatkan nasihat daripada guru. Peringkat asas ni kita perlu dibimbing oleh guru. Dapatkan nasihat dulu. Nak beli buku, rujuk dulu, tanya dulu. Kalau ada benda-benda yang kita macam doubt sikit, kita rasa macam ragu sikit, rujuk, tanya dulu. Penting, sebab di balik setiap buku ataupun kitab itu ada pemikiran penulis. Ada pemikiran penulis. Di sebalik setiap buku. Kerana tu bahan bacaan ataupun kitab yang betul, perlu kepada kitab yang betul, ilmu yang betul. Dan yang keempat, perlu dipelajari dengan cara yang betul. Cara yang terbaik yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama salaf, ulama-ulama silam adalah kaedah macam ni, talaqqi macam ni. Tapi hari ni kita kerana kesuntukan masa, kesibukan, bukan semua hari kita boleh hadir kuliah. Ada hari-hari kita pun jadi sayok kalia. Balik mai dah tak ada, letih kan, balik tak sempat. Tapi kita nak juga dapat ilmu ni. Kesempatan-kesempatan yang ada kita nak juga belajar. Maka pada hari ini disediakan media sosial hari ini disediakan banyak peluang melalui YouTube, Facebook dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma yang terbaik adalah kaedah bertalaqi macam ni adalah kaedah yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka itu pun satu pilihan pada zaman ni dengan kesibukan yang ada. Baik, dengan cara yang betul dan dengan penghayatan yang betul. Pasal apa kita belajar ilmu ni? Niat kita apa? Kalau kita mai semata-mata niat kita nak belajar, nak dapat ridha Allah, Allah Ta'ala akan beri taufik kepada kita. Nak tahu, nak belajar. Tapi kalau kita mai tujuan kita belajar, kita mai saja daripada aku balik nganga di rumah, duk pi saja, dapatlah pahala. Tapi kita nak dapat kefahaman tu, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi kata setiap seorang tu akan dapat apa yang dia niatkan. Dia nak dengar saja, dengar saja. Dia niat nak belajar, Allah bagi faham kepada dia. Allah buka pintu kefahaman, Allah bagi ilmu kepada dia. Ataupun hari ni punya fitnah akhir zaman, dia main nak tengok ustaz tu buat salah apa. Di sini tak ada lah kot kan. Hari tu saya tengok di Facebook ada orang bagi saranan. Kita ni setiap di tempat kuliah perlu serahkan kepada setiap yang hadir ni satu kertas dengan pen. Untuk apa? Buat catatan pengkuliah tu buat salah apa, kita tulis. Allah, serabut wa kelang kabut. Jadi dia main nak cari keburukan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Patutnya sebelum kita panggil pengkuliah tu kita cek dia siapa yang nak mai bagi kuliah. Bukan mai kuliah ni kita cek. Kita tak maksud dengan setiap pengkuliah tu maksum. Dia boleh melakukan kesilapan, boleh melakukan kesalahan dan tak salah untuk kita rujuk. Kalau kita rasa macam keliru, macam kita rasa macam something wrong, kita tak salah, kita rujuk. Setiap negeri ada pihak autoriti. Kita ada Jabatan Mufti di Pulau Pinang ni, mereka memang tenaga pakar untuk kita rujuk. Mereka memang duduk untuk tu, diberi gaji untuk tu. Jadi kita boleh rujuk. Tapi bukan kita mai tu awal-awal dah spoil niat kita, rosaklah, rugilah. Jadi kita kena faham. Baik, dengan niat yang betul, dengan penghayatan yang betul. Baik, seterusnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, bukan ilmu yang salah, dan ia mesti berkeyakinan penuh dengan ilmu. Oleh itu tidak memadai iman orang-orang yang berikut. Dalam bab akidah tadi kita sebut, kita kena meyakini satu perkara 100%. Kita tak boleh ada sikit keraguan. Jadi kerana tu kata Syekh, orang yang jahil iman dia tidak memadai. Pasal apa? Orang yang jahil iaitu orang yang tidak mendapat sebarang maklumat atau mendapat maklumat yang salah, dinamakan jahil. Macam mana akidah dia nak betul? Dia tak tahu apa pun tentang Allah. Sudah tentulah iman dia tak memadai, tak cukup. Ni Allah tu macam mana? Allah. Taklah. Siapa dia Tuhan kita? Allah. Saya tak tahulah, so tanya saya. Allah, itu saya tahu.
Al-jahl. Macam mana kita menyembah yang disembah ni Allah Ta'ala? Kita yang menyembah ni tak tahu siapa kita sembah. Hang sembah siapa? Allah Ta'ala. Dia siapa? Jangan tanya hang tu, saya pun tak tahu. Problem dah. Dah sembahyang 5 waktu. Sembahyang dah, kita memang nak kena sembahyang. Leceh. Maka kehidupan dia, dalam kehidupan dia seharian, tak ada apa-apa pun kesan dalam ibadat dia. Sebab tu ilmu akidah ni penting. Maklumat yang salah, ataupun dia tahu tentang Allah, dia tahu tapi maklumat yang salah, jahil juga. Dia tahu tentang Allah, tapi dia tahu tentang Allah yang dia tahu tu salah. Taklah, saya tahulah Allah Ta'ala tu, mereka kata tu, tapi dia macam itulah, dia pun macam kita juga, ada benda-benda yang dia tak tahu kan. Dia pun sibuk, kita pun sibuk urus dunia, urus kerja-kerja kita, tambah dia urus dunia ni, segala makhluk nak urus, dia pun sibuk. Jadi ada benda-benda yang dia tak tahu. Problem lah, maklumat salah. Jadi kita kena kesian juga kat Allah Ta'ala. Lagi problem. Benda-benda yang kecil-kecil ni kita, dia pun don't care lah benda-benda tu semua. Maklumat tentang Allah Ta'ala salah. Iman dia tidak diterima. Orang yang syak kedua, orang yang tertolak iman dia, tak memadai iman dia ni, tak cukup iman dia ni, orang yang syak, iaitu orang yang mendapat maklumat, ilmu ada, tetapi ragu-ragu dalam hatinya sama ada benar ataupun tidak. Tahu tentang Allah Ta'ala tapi setengah-setengah dia percaya. Setengah yakin, setengah tak yakin. Syak. Tu ke Allah Ta'ala ni kuasa? Dia ada ke? Saya bukan kata dia tak ada, cuma saya ni ada doubt sikit. Tahu mana? Saya punya kesangsian ni kira 50-50 lah. Saya percaya Allah Ta'ala 50-50. Iman dia ni tak memadai. Percaya 50 lagi tak berapa nak percaya. Saya ni kira benda kena nampak baru saya percaya. Angin hang tak nampak tapi rasa. Roh hang tak nampak, itu lain cerita. Oh, ada benda yang lain cerita. Kan? Hari ni semua boleh diukur. Baik. Orang yang zan, tadi kita sebut dalam fiqh, zan dia terima. Dia berat sangka. 75% dia percaya. 15% ni dia ragu-ragu. Allah Ta'ala tu ada ke? Saya ni kalau nak cerita betul ni, saya memang percaya Allah Ta'ala tu ada. Tapi dalam 15% tu saya rasa ragu lah sikit. Betul ke dia ada? Dalam bab fiqh boleh diterima, dalam bab akidah tak boleh diterima. Baik, orang yang waham. Waham ni pula iaitu orang yang lebih banyak menyangka salah dalam maklumat yang dia perolehi. Dia 15% percaya pada Allah, 75% dia kata tak ada. Allah tu ada. Sikit lah dalam hati tu rasa macam ada lah. Sikit dia. Sikit tara mana? Dia macam mana menambah perisa MSG. Sikit lah. Ya mungkin ada lah. Mungkin ada. Saya duk tengok ni macam kod-kod dia ada lah. Kod-kod. Waham 15% ya. 75% lagi, tapi saya rasa memang tak ada. Tak ada Tuhan. Dunia ni sains pun tidak problem. Dalam bab akidah, orang-orang yang percayakan Allah dengan sifat-sifat tersebut yang kita sebutkan tadi tidak dinamakan mukmin. Dia bukan orang yang beriman. Dalam isu akidah, kita hendaklah mempercayai Allah Ta'ala dengan benar, 100%, 100%. Kepercayaan yang betul. Kepercayaan tu kita tu kena ada kepercayaan yang betul. Dan kita yakin sungguh-sungguh. Tak boleh ada sikit pun syak dalam hati kita, taraddud ni. Tak boleh ada. Kita nak kena bina keyakinan kita setara tu. Demikian juga orang yang bertakrib sedangkan ia tidak jazam. Orang ikut-ikut, dia tak yakin dengan putus.
Tetapi kalau orang yang bertaklid dan ia berjazam penuh, maka dikira mukmin juga, cuma berdosa kalau ia mampu mencari dalil walaupun secara ijmali dan dia tidak usahakan. Ada orang yang dia ni tak berapa nak belajar sangat, tak apa nak tahu, tapi dia yakin kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tanya, kata Allah Ta'ala tu ada, dia kata ada. Dia tu macam mana? Dia tu maha berkuasa, maha hidup, maha berkuasa. Dialah buat segala-galanya. Dia ni bersifat dengan segala sempurna, tak ada langsung kekurangan. Tara tu yang dia tahu. Tak, dia ni sebut sifat Allah Ta'ala, sifat pun tak tahu, lipat pun tak tahu, lepat tak tahu, apa bala pun tak tahu. Tapi tuan tahu apa? Saya tahu kata ada Allah Ta'ala, dia maha berkuasa, dia boleh buat segala-galanya. Semua yang duk jadi ni dia lah yang buat. Dia ni tak ada kekurangan apa pun. Dia tahu tara tu ya. Maka ini pun masih dikira sebagai mukmin. Tapi kalau dia mampu untuk belajar sekurang-kurangnya secara umum dalil-dalil, tapi dia tak buat usaha pun, dia berdosa kerana meninggalkan belajar. Tapi iman dia diterima. Pasal tak belajar tu berdosa, pasal kena tahu tentang Allah Ta'ala. Tetapi iman dia tara yang kita sebut tadi tu, iman tersebut sah. Berbanding yang kita sebut 4 jenis yang di atas tu, mereka ni tak tahu. Tuan-tuan, kita bukan duk cerita ni cerita Zimbabwe. Cerita ni kita kena relate dengan isu semasa ni. Hari ni yang 4 benda ni ada di kalangan masyarakat kita ni. Ada golongan orang yang tak percaya pada Allah. Bila kita tahu apa yang ada dalam hati kita ni, kita betul tak yakin kepada Allah. Bila kita berdepan dengan satu keadaan yang melukakan kita, menyakitkan kita, mengecewakan kita, satu situasi yang mencabar dalam hidup kita, baru kita tahu Allah tu ada dalam hati kita setara mana. Berdepan dengan satu kesulitan, masa tu baru kita tahu betulkah kita yakin tentang kewujudan Allah. Lani ni memang senanglah, dengan ustaz sekalipun senang nak sebut dengan dalil tu. Dengan dalil kita boleh cerita. Tapi bila berdepan dengan situasi, kadang-kadang kita lupa kat dia. Kadang-kadang kita tak nampak kat dia. Orang tolong peringat kat kita pasal dia pun kita boleh marah. Ingat kat Allah lah. Ingat kat Allah. Time ni anak nasihat, tazkirah, tak kena gaya. Bila hadapi kesusahan, kadang-kadang tak dapat nampak dia. Yang ni semua dia punya kuasa. Dia bagi, dia ambil. Dia yang beri sakit, dia yang akan menyembuhkan. Tak, aku tak tahulah. Dia tu ada ke? Beban. Tak, aku duk minta kat dia tak bagi. Member sebelah kata hang 95 waktu pun tak. Lagi bagi perangat pula kan. Aku duk minta kat dia. Pasal apa dia nak buat daya kat aku? Bila berdepan situasi. Sebab tu ilmu akidah ni sebut usuluddin. Habis tasawuf dia tu, habis dia punya fiqh. Bila berdepan dengan akidah, habis dia cabar Allah Ta'ala tu. Aku nak tanya lah, dia tu ada ke? Bila berdepan situasi kan, habis. Tapi kalau akidah dia mantap, dalam apa keadaan pun dia tak akan meninggalkan ibadah. Dia tahu dia ada Tuhan yang maha melihat, maha berkuasa, Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Segala-galanya dalam genggaman dia. Senang susah, sakit sihat, semua datang pada dia. Dia yang buat. Segala yang dilihat, yang dirasai, yang melalui dalam kehidupan dia, semuanya dia, Allah Ta'ala yang buat. Kalau dia yakin dalam hati dia tu. Jadi kerana itulah ulama membahaskan tentang bab akidah ni adalah ilmu yang dianggap usuluddin. Usuluddin. Imam Abul Hasan Asy'ari pun ada kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala membahaskan tentang ilmu akidah ni dan menamakan kitab dia sebagai Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar, fiqh terbesar.
Imam Abul Hasan Asy'ari menamakan sebagai usuluddiyana, usuluddin, asal agama. Pentingnya akidah ni. Hari ni orang sibuk dengan pelbagai perkara, kadang tinggalkan tentang ilmu akidah. Sekurangnya kita sebut tadi, perkara tadi sekurang kena ada. Kena tahu sifat 20 ni, sekurang-kurangnya kita kena pelajari. Kena tahu perkara tersebut. Baik. Pengarang rahimahullah ta'ala masuk kepada tajuk iman, Islam dan amal. Ada masa lagi? Ha? 8.28 lah. Oh. Pukul apa Isyak? Baik, sikit lagi lah. Baik. Kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar." Sadaqallahul aliyil azim. Baik, kata Allah, basyiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira wahai Muhammad. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, bahawa bagi mereka beberapa syurga yang berlari anak sungai di bawahnya. Lahum jannatin, bagi mereka beberapa syurga, tajri, yang mengalir di bawah syurga tersebut beberapa anak sungai. Baik, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini dengan membezakan iman dan amal. Islam adalah agama yang Allah Ta'ala lengkapkan, yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya mengandungi iman dan amal. Iman itu sebagai tunjang atau tapak yang kuat yang boleh ditegakkan segala syariat Islam di atasnya. Manakala amal pula ialah kerja-kerja yang hasil daripada iman itu. Tegasnya, iman dan amal tidak boleh dipisahkan kepada seseorang dan tidaklah sempurna bila ada salah satunya. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menghubung kaitkan iman dan amal. Baik, iman dan amal ni dua perkara yang kena ada pada satu orang mukmin. Tetapi iman tempat dia di dalam hati, amal tempat dia di luar hati. Di tubuh kita ni disebut sebagai Islam. Dalam mazhab kita, Imam Abu Hasan Asy'ari berpendapat bila cerita tentang iman ni, dia semata-mata tasdiq, adalah membenarkan di dalam hati. Bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa-apa yang telah dibawa datang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Jadi iman ni adalah sifat di dalam hati kita ni, perbuatan dalam hati kita yang yakin. Kita percaya dalam hati kita bahawa apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Apa yang Nabi bawa datang? Agama lah. Kita yakin apa yang Nabi bawa datang, syarak, hukum-hukum syarak yang Nabi bawa datang. Kita membenarkan Allah, membenarkan Rasul dalam hati kita. Islam ni pula dia ada di luar tubuh kita ni. Di anggota tubuh kita ni, kita beramal dengan Islam. Itu disebut dalam istilah yang lain amal soleh. Sebab tu Allah sebut, Allah kaitkan dua-dua perkara ni. Wa basyiril ladzina amanu, wahai Muhammad berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Bukan iman saja, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya bagi mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Iman, amal saleh. Tapi iman adalah keyakinan dalam hati yang kita sebut tadi, 100% kita yakin. Yakin kita tentang Allah,
yakin kita tentang Rasul, yakin kita tentang rukun-rukun iman, yakin kita tentang apa yang Nabi SAW bawa datang daripada Allah Ta'ala. Semua benar dalam hati. Baik Ustaz, satu orang ni dia yakin, tapi amalan habuk tak ada. Dia yakin, tapi amalan habuk tak ada. Habuk tak ada tu kira peringkat total zero. Tara Islam, dia masuk Islam di masjid, lepas masuk Islam dia menikah, lepas menikah tu kira tak ada alamat dah. Tahu-tahu arwah. Macam mana? Ni dia ni nak tanam di perkuburan orang Islam ke ni? Langsung tak ada ni. Masjid pun tak pernah nampak, ibadat semayang apa bala pun tak ada. Macam mana? Kalau kita kaitkan amal tu sebagai syarat pada Islam, maka dia tak jadi Muslim, tak jadi mukmin. Dia dalam hati dia beriman tak dengan agama ni? Ya, dia beriman. Kami sendiri dengar dia menuturkan kalimah syahadah. Dengar ada saksi, settle. Maka dia beriman. Amalan soleh dia tak buat. Amalan soleh tak buat, yang tu dia dengan Allah Ta'ala. Dia akan dihukum kerana meninggalkan amal soleh. Di dunia dia tak dapat janji-janji Allah yang Allah sebut dalam Quran. Tapi dia ni orang beriman, tak beriman tak? Lah ni dia Islam ke tidak? Islam. Walaupun dia tak beramal. Amalan tu melengkapkan dia sebagai mukmin. Kalau dia beriman tak beramal, maka dia satu orang yang beriman tapi iman dia ada kecacatan. Ada kecacatan. InsyaAllah perbincangan ni agak sedikit panjang. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita sambung perbahasan ni tentang iman dan juga amal ni. Ada sedikit lagi pandangan yang berbeza di sisi Maturidiyah, tapi perbezaannya lebih kurang lafzi saja. Begitu juga ada pandangan yang berbeza di sisi Mu'tazilah tentang iman. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung sedikit. Sebagai maklumat saja, kita akan bincang tu supaya kita nampak sikit mazhab-mazhab yang lain dalam mazhab akidah ni, apa pandangan mereka tentang akidah. Kerana kadang-kadang dalam perbahasan kita pun tersilap langkah, kadang-kadang ambil pandangan yang lain keluar daripada lidah kita. Kadang kalau kita tak tahu, kita khawatiri kita tercampur aduk. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung perbincangan kita. Semoga sedikit sebanyak yang sempat kita kongsikan ni Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman yang baik dan betul. Kita bicarakan tadi tentang ilmu, kewajipan kita menuntut ilmu sebagai seorang Muslim. Kita bicarakan 5 perkara yang perlu ada tentang bab ilmu. Kita menyebut tentang keyakinan, 4 keyakinan yang tak boleh ada. Bila kita sebut tentang beriman, yakin kena 100%. Kita tak boleh kata saya ada 75%, 15% yang tak yakin. Takkan Allah nak berkira. Dia bukan berkira tak berkira. Bila bicara bab iman, kena ada 100% keyakinan. Bagaimana orang yang bertaklid, kita sebut tadi hukum orang yang bertaklid, tapi taklid itu betul, cuma dia meninggalkan menuntut ilmu, maka iman dia masih sah, cuma dia berdosa kerana menuntut ilmu. Kemudian kita mula masuk tentang perkara berkaitan dengan iman, berkaitan dengan iman dan Islam sebagai mukaddimah, dan insya-Allah pada pertemuan yang datang kita akan sambung perbahasan lebih lanjut insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dan penyampaian saya, jutaan kemaafan dipohon pada tuan-tuan puan-puan insya-Allah.